Okey. Daripada tadi kita lihat bahawa seolah-olah kita ada kita telah ada perbezaan lah dari segi apa yang kita belanja dengan apa yang kita telah bajet, dan seolah-olah menggambarkan bahawa kita ada kelemahan lah di situ. Okey, kita ada kelemahan. Namun begitu, itu tidak menggambarkan the whole story lah. That's not the whole story. Kerana tak semestinya bila kita belanja lebih pada satu tempoh bermakna kita telah prestasi kita lemah. Okey, sebab mungkin kita belanja lebih sebab kita buat kerja cepat. Bila kita buat kerja cepat, maka memanglah kita akan belanja lebih pada tempoh yang sama sebab kita dah buat kerja in advance. Jadi bila kita buat kerja in advance, memang kita perlu belanja lebih sebab untuk kita benda yang kita bajetkan untuk kita belanja minggu-minggu hadapan, tetapi kerja dah perlu dibuat pada minggu ni sebab kita cepat. Okey. Baik. Katakan kita ada satu projek yang bernilai 100,000. Okey, 100,000 $100,000 dan projek kita dijangkakan ambil masa 10 bulan. Okey, kita ambil masa 10 bulan. Maknanya kalau kita dah buat 6 bulan, kalau 6 bulan sudah berlalu, secara logiknya kita sepatutnya belanja 60,000 lah kan, kalau kita prorata kan. Okey, patutnya kita belanja 60,000. Maknanya kita punya cumulative budgeted cost kita akan tunjukkan pada minggu 6 selepas 6 bulan kita patutnya belanja 60,000. Tetapi katakan actualnya yang sebenar, actualnya ialah kita belanja 70,000. Okey. Jadi dalam kes ni kita macam nak mengatakan bahawa kita telah terbelanja lebih lah kan, 70,000 kita telah belanjakan. Tapi jika kita lihat dengan lebih teliti, pada 6 bulan ni sebenarnya kita telah berjalankan 75% kerja. Okey. Okey, 75% kerja dah siap. Okey. Kalau 75% kerja dah siap, sebenarnya yang dia adalah equivalent dengan 75,000 nilai kan. 75% siap, kerja siap, maknanya kita punya kos belanjawan kita ialah 100,000, 75% kerja dah siap. Jadi sebenarnya yang nilai kerja yang dah siap ialah 75,000. Ini ialah nilai kerja siap ya. Ini nilai kerja siap. Kita belanjakan, actual perbelanjaan kita ialah 70,000, sedangkan nilai kerja siap ialah 75,000. Kita belanja 70 tetapi nilai kerja kita 75, maknanya 5,000 kita telah jimat. Okey. Jadi sebenarnya kita bagus. Okey. Sebenarnya keputusan kita bagus ya. Bagus. Walaupun kita belanja lebih daripada jangkaan kita mengikut bulan. Kita jangka ikut bulan patutnya kita belanja baru 60,000, kita belanja 70,000, tapi sebenarnya sebab dalam tempoh 6 bulan ni 75% kerja dah siap, sebab itu kita jadi belanja 70,000. Dan mana bila kita compare dengan nilai kerja yang dah siap ialah 75,000, maka kita telah jimat 5,000. Jadi kita punya prestasi kita adalah bagus. Jadi sebenarnya tidak cukup untuk kita bandingkan antara budgeted cost dengan actual cost. Kita kena lihat satu faktor lain lagi, iaitu kita perlu lihat perkara ini. Kita perlu lihat nilai kerja dah siap. Okey? Nilai kerja siap. Jadi ini satu konsep yang kita perlu ambil kira untuk kita untuk kita menilai sejauh mana prestasi kita. Okey. Dan dia disebutkan perkara ini yang 75,000 ni diistilahkan sebagai earned value, nilai yang diperolehi. Okey, nilai diperolehi daripada kerja yang telah dibuat, the value of work actually performed. Okey, untuk kita dapatkan value of work actually performed ialah
percentage of work done darab dengan budgeted cost. Macam kita buatlah dulu lah. Saya beritahu bahawa 75% kerja dah siap. Kalau 75% kerja dah siap, sedangkan total budgeted cost ialah 100,000, maka nilai kerja yang dah siap ialah 75,000. Ini very straightforward lah. Jadi ini formula dia. Earn value ialah percentage work done, iaitu 75%, darab dengan budgeted cost 100,000, kita dapat 75,000. Okay. Dan maklumat earn value ni lah yang kita akan gunakan untuk kita kira cumulative earn value. Okay. Kita nak kirakan nilai terperoleh cumulative, dan kita akan lukiskan atas rajah yang sama. Jadi katakan ini maklumat yang kita ada. Maklumat ini ialah percentage work done. Okay, percent complete. Okay, maknanya pada design telah selesai 10% daripada kerja pada minggu pertama. Pada minggu kedua 25% telah siap. Pada minggu ketiga 80%. Pada minggu keempat 90%. Pada minggu dan seterusnya lah. Maknanya pada minggu kelima dah 100% siap. Maknanya of course lah minggu ke-6, 7, 8 akan jadi sama lah, sebab dia dah siap. Pada build 5% telah siap pada minggu ke-4, 15% telah siap pada minggu ke-5, 25% dan 40% dan seterusnya. Install and test, tidak ada apa-apa lagi yang telah disiapkan. Jadi kita akan gunakan maklumat ini untuk kita bina rajah dia. Okay, jadi dalam Excel saya telah masukkan jadual tadi yang menunjukkan percent complete. Okay, kita ada design, kita ada build, dan kita ada minggu-minggu dia dah berapa persen. Jadi kalau kita perhatikan di sini percent work complete ni ialah kumulatif, sudah pun kumulatif, sebab pada minggu pertama 10% dah siap, pada minggu kedua 25% sudah siap. Ini bukan bermakna pada minggu kedua 25% kerja telah dibuat. Ini bermakna pada akhir minggu kedua sejumlah 25% kerja sudah siap setakat itu. Pada minggu ketiga 80% kerja sudah siap setakat itu. Bukan bermakna pada minggu ketiga 80% kerja dibuat, tetapi pada minggu ketiga 80% kerja yang telah siap, iaitu 10% pada minggu pertama kerjanya, 15% pada minggu kedua, dan juga 55% kerja dibuat pada minggu ketiga. Sebab itulah kalau kita lihat bila dia dah sampai 100, memang dia tidak akan naik lagi lah. Sebab bila dah sampai 100, maknanya pada minggu kelima 100% kerja dah siap. Of course pada minggu ke-6 dan seterusnya memanglah 100% kerja dah siap. Jadi kalau kita lihat maklumat ini telah pun kumulatif. Okey, maklumat ini telah pun kumulatif. Jadi kita perlu sedikit hati-hati semasa kita nak kira untuk setiap minggu. Jadi apa saya perlu buat ialah saya perlu sediakan satu jadual lagi untuk mengira berapakah value untuk setiap kerja ni. Sebab ini ialah peratus, tapi kita nak kirakan value. Jadi saya perlu sediakan satu jadual lagi. Saya copy dahulu bahagian ini. Okey, untuk saya ambil dia maklumat dia. Tetapi apa yang saya nak daripada design, di sini saya tunjukkan kita telah tunjukkan percentage work complete, tapi di dalam bawah ni saya nak tunjukkan cumulative earn value. Saya nak tunjukkan dalam setiap sel ni berapakah value untuk kerjanya. Kalau di sini ialah percentage complete, di sini kita nak kira value. Macam mana kita nak kira value? Untuk kira berapakah earn value untuk design pada minggu yang pertama, jadi apa saya perlu buat? Saya perlu dia buatkan formula, iaitu dia adalah percent work complete. Okey, percent work complete ini, tapi saya perlu bahagikan dengan 100 sebab persen ni tidak diperatuskan. Jadi saya perlu bahagi 100 dahulu. Kemudian saya perlu darab dengan jumlah kos untuk design, jumlah kos untuk design. Sebab design, build dan install ni dia punya portion dia berbeza. Jadi yang ditunjukkan percentage work complete tu untuk design. Maknanya 100% ini ialah untuk design, 10% ni untuk design. Jadi saya perlu darab budgeted cost untuk design juga.
iaitu 24 ini. Okey. Jadi saya constantkan dia punya C tu. Okey. Jadi untuk design baru 2.4. Jadi kalau saya cuba copy dia punya value ni dan saya paste sebagai formula. Okey. Saya dapati bahawa pada minggu pertama nilai kerja yang dah siap ialah 2.4 ribu. Pada minggu kedua 6,000 dan seterusnya. Pada minggu ke-8 24,000. Kita cuba tengok dari segi logik. Logik atau tidak. Kita lihat cumulative percentage complete untuk design pada minggu ke-8 ialah 100%. Maknanya semua kerja design dah siap pada minggu ke-8. Apakah nilai kalau 100% ni? Kalau kita lihat pada budgeted cost, total budgeted cost untuk design ialah 24,000. Kalau dah 100% kerja dah siap, maka nilai kerja ialah 24,000 lah. Kan? Dan 24,000 di sini, 24,000 dan di sini juga 24,000, maknanya formula kita betul. Sekarang kita apply formula ni kepada kawan-kawan kita ni. Formula saya ada sedikit error, saya betulkan sedikit, iaitu di sini ialah D22 ya, tidak ada dollar sign ya. Sepatutnya tidak ada dollar sign di situ. Jadi saya telah formula ini saya telah copy dan paste kepada setiap sel, setiap row, setiap sel dalam design. Kemudian daripada sini saya copy dan saya paste juga untuk build dan juga untuk install and test. Jadi kita cuba verify. Pada minggu ke-8 build telah siap 50% daripada kerja. So kalau build telah siap 50% daripada kerja, maka kalau build total budgeted cost untuk build ialah 60,000, maka kalau 50% daripada 60,000 patutnya 30,000 lah. Dan kalau kita scroll pada minggu ke-8 memang dapat 30,000. Jadi betul lah. Dan install and test pada minggu ke-8 0%, maka dia punya nilai dia pun 0%. Jadi ini ialah cumulative earn value untuk setiap minggu bagi setiap activity. Jadi kita jumlahkan lah. Sekarang baru kita jumlahkan. Jadi bila kita jumlah, kita akan dapati ini. Okey, ini ialah cumulative earn value untuk minggu pertama ialah 2.4, kemudian 6, 19 sehinggalah 54. Maknanya setakat minggu ke-8 nilai kerja yang telah dihasilkan ialah 54,000. Jadi kita cuba plug in semula dalam carta ni. Jadi kita klik select data, kemudian kita tambah series yang baru. Kita namakan ini sebagai CEV, iaitu cumulative earn value, dan nilai ni kita pilih daripada 54 sehingga ke 2.4, iaitu minggu pertama. Okey, bila kita dah identify, kita pun klik OK. Kita klik OK. Sekarang kalau kita lihat dalam gambar rajah dah ada 3 kelop. Yang warna biru ni ialah cumulative actual budgeted cost. Oleh kerana cumulative budgeted cost ni kita telah buat untuk sepanjang tempoh projek, maka dia punya curve ni all the way sampai minggu ke-12. Okey. Tetapi oleh kerana yang dua lagi curve ni ialah actual yang sebenar kita baru setakat baru projek kita baru 8 minggu. Jadi kita punya curve hanya setakat 8 minggu. Yang merah ni ialah cumulative actual cost, cost sebenar terkumpul. Yang ini hijau ialah cumulative earn value ataupun nilai terperoleh terkumpul. Jadi kalau macam mana kita interpret, tadi kita dah interpret actual cost dan budgeted cost, sekarang kita interpret earn value. Earn value ni dia lebih besar, lebih bagus kerana dia adalah nilai yang dihasilkan. Lebih besar nilai, lebih bagus. Jadi kalau kita lihat nilainya ialah 54, sedangkan
actualnya ialah 68. Maknanya kita telah belanjakan 68,000 tetapi nilai kerja kita hanya 54,000. Jadi dari segi logik ni kita telah buat kerja tidak efisien lah. Kan, kita buat kerja nilai kerja kita kurang daripada apa yang sepatutnya kita hasilkan. Yang sepatutnya kita hasilkan ialah ni 64,000, iaitu yang budgeted punya. Belanja yang kita buat ialah 68, tetapi nilai yang kita dapat hasilkan hanyalah 54. Jadi kita lihat ada prestasi yang lemah lah di sini. Okey. Jadi bila kita dah lihat cumulative earned value, barulah kita boleh buat judgement, buat penilaian bahawa prestasi kita berada dalam keadaan yang lemah berbanding dengan sepatutnya.